Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam video kali ini. Bersama saya Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan membincangkan berkenaan dengan salah seorang daripada tokoh qiraat. Tokoh qiraat iaitu Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai. Jadi pada para penonton yang masih baru pada channel saya, di channel saya, jadi jemput subscribe dan sama-sama kita akan melihat latar belakang bagaimana seorang yang bernama Al-Imam Al-Kisai ini berada dalam bidang Al-Qiraat. Kita akan lihat kepada latar belakangnya. Jadi kata Imam Asy-Syatibi di dalam matanya, wa amma Aliyun fal-Kisai na'tuhu lima kana fil ihrami fihi tasarbala. Jadi kita lihat Imam Al-Kisai ini namanya, saya merujuk kepada beberapa kitab, namanya Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fayrus Al-Asadi Al-Kufi. Jadi daripada nama ni kita boleh lihat Al-Kufi, iaitu Imam Al-Kisai ini adalah imam qiraat di Kufah. Okay. Kemudian beliau ada gelaran, nama dia Ali bin Hamzah, gelarannya adalah Al-Kisai. Jadi lebih dikenali sebagai Imam Al-Kisai. Kerana selalu berihram. Al-Kisai ini kenapa diberikan gelaran Al-Kisai? Kerana selalu berihram menggunakan kain Al-Kisai. Li'annahu ahrama fi kisain. Dan Imam Al-Kisai ini kalau kita melihat kepada turutan imam-imam qiraat, berada pada nombor yang ketujuh daripada Imam Nafi' sampailah nombor tujuh. Nombor tujuh Imam Al-Kisai. Kalau kita di Malaysia, Imam Asim, bawahnya muridnya Imam Hafs yang nombor 5. Nombor 6 Imam Hamzah, nombor 7 Imam Al-Kisai. Dan Imam Al-Kisai termasuk dalam tabaqat ataupun tingkatan tabi'in. Lahir di Kufah. Lahir di Kufah, sebab tu kat sini kita boleh nampak belakang namanya Al-Kufi. Lahir di Kufah dan juga menjadi imam qiraat juga di Kufah. Membawa bacaan qiraatnya, bacaan Al-Qurannya di Kufah. Lahir di Kufah tahun 119 Hijrah, berketurunan Parsi. Kemudian meninggal dunia di 189 pada 189 Hijrah di perkampungan Ranbawai pada umur 70 tahun. 119 sampai 189 Hijrah. Maknanya umur 70, panjang umur Imam Al-Kisai. Jadi perawi tu maksud dia anak muridnya yang membawa. Okey, jadi kita melihat kepada perawi. Perawi ni maksud dia anak murid kepada Imam Hamzah ataupun Imam Al-Kisai, ataupun yang membawakan bacaan qiraat Imam Kisai ini, menyebarkan. Iaitu siapa? Dua yang kita ambil, iaitu Imam Abul Haris dan juga Ad-Duri. Ad-Duri di sini, Duri Al-Kisai ini adalah sama orangnya dengan Duri Abu Amru. Abu Amru ni pada imam qiraat yang ketiga. Bawah Abu Amru ada Duri juga, Ad-Duri. Bawah Al-Kisai pun juga ada Ad-Duri. Jadi orang yang sama. Kemudian apakah sifat Imam Al-Kisai ini? Seorang yang thiqah, boleh dipercayai, dhabit, tepat. Tepat keilmuannya. Kemudian seorang yang amanah. Kemudian juga hebat dalam ilmu nahu. Jadi kita boleh katakan Imam Al-Kisai ini adalah tokoh qiraat dan juga tokoh nahu dan juga tokoh bahasa Arab. Nanti kita akan lihat pujian-pujian ulama terhadap beliau. Antara karya-karya beliau, yang pertamanya Ma'anil Quran, Al-Qiraat, Maqtu'ul Quran wa Mawsuluhu, An-Nawadir, Al-Hija', Nahu, Al-Huruf, Ash'ar dan banyak lagi lah. Tapi kita melihat mungkin ada yang tidak sampai kepada kita. Antara guru-guru beliau, guru Imam Al-Kisai adalah Imam Hamzah. Imam Hamzah ini adalah imam qiraat yang keenam. Imam qiraat yang keenam, imam qiraat kelima Imam Asim, keenam Imam Hamzah, ketujuh Imam Al-Kisai. Dan tiga-tiga ini adalah imam daripada Kufah. Imam Hamzah tadi yang keenam. Jadi Imam Al-Kisai yang nombor 7 ni, Imam Kisai dia belajar daripada Imam Hamzah
sama-sama kat Kufah. Mengambil bacaan Al-Quran daripada Imam Hamzah sebanyak 4 kali. Kemudian antara guru lainnya Muhammad bin Abi Layla, Isa bin Umar Al-Hamzani dan banyak lagi lah. Antara murid-murid beliau Imam Al-Kisai iaitu Hafs bin Umar Ad-Duri, Abul Haris Al-Lais bin Khalid, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Al-Mughirah bin Shu'aib, Khalaf bin Hisham Al-Bazzar. Okey. Kemudian ni murid-muridnya. Kemudian apakah pujian ulama terhadap Imam Al-Kisai? Yang pertamanya daripada Ismail bin Ja'far Al-Madani. Beliau berkata, aku tidak melihat orang yang lebih hebat bacaan Al-Qurannya daripada Al-Kisai. Maknanya dia memuji, memberi pengiktirafan kepada Imam Al-Kisai dalam bacaan Al-Qurannya. Begitu juga Imam Ibnu Mujahid. Beliau adalah Imam Kisai ini, beliau adalah imam sekalian manusia bagi bacaan Al-Quran ketika zamannya. Maknanya orang merujuklah kepada dia. Dia sebagai tempat rujukan bacaan Al-Quran. Yahya bin Ma'in juga berkata, tidak pernah aku melihat dengan kedua mataku lahjah yang paling tepat dan betul daripada Al-Kisai. Juga memuji Al-Kisai bacaannya yang baik, bacaannya yang bagus. Kemudian berkata Abu Bakar Al-Anbari, terkumpul di dalam Al-Kisai pelbagai perkara. Dia kata Imam Kisai ini ada banyak kebaikan, kehebatan dia. Beliau paling mengetahui ilmu nahu pun tahu, ilmu gharaibul Quran pun tahu, dan juga Al-Quran pun juga sama. Bacaan Al-Quran menyatukan manusia dalam bacaan Al-Quran. Dahulu mereka beramai-ramai di sisi Al-Kisai. Maknanya ramai orang datang jumpa Imam Kisai. Mereka berkumpul ketika Al-Kisai duduk di kerusi. Imam Kisai duduk kat kerusi, maknanya nak mengajarkan Quran lah. Dan membacakan Al-Quran daripada awal hingga akhir. Maknanya Imam Kisai duduk kat kerusi, ramai orang yang datang, masyarakat yang datang untuk belajar Al-Quran daripada beliau. Dan mereka mendengar dan menekuni daripada Imam Al-Kisai. Maknanya ramai murid-murid dia, tak terhitung. Murid-murid dikatakan tidak terhitung murid-murid Imam Al-Kisai. Ramai yang belajar Al-Quran daripada beliau. Keahlian dalam bidang qiraat, kalau kita lihat pujian tadi pun memang dah hebat lah. Memang berkemahiran, berkeahlian dalam bidang qiraat. Beliau merupakan imam dalam bidang qiraat ketika zamannya selepas Imam Hamzah. Imam Hamzah nombor 6 tadi, imam qiraat. Imam Al-Kisai nombor 7. Beliau merupakan imam ketujuh daripada imam-imam qiraat mengikut turutan. Jadi kita dapat lihat tadi, hebatnya Imam Al-Kisai ini dalam bidang Al-Quran. Begitu juga sebenarnya Imam Al-Kisai hebat dalam bidang nahu, hebat dalam bidang bahasa Arab. Jadi kita lihat apakah pujian-pujian ulama terhadap beliau. Berkata Fudail bin Shazad, setelah Al-Kisai selesai belajar Al-Quran daripada Imam Hamzah, maknanya Imam Al-Kisai pergi belajar Quran daripada Imam Hamzah, gurunya, 4 kali khatam tadi kita kata. Kemudian Imam Al-Kisai keluar ke kawasan perkampungan Arab Badui. Maka Imam Al-Kisai bertemu dengan penduduk-penduduk kampung. Dia pergi ke satu perkampungan, orang-orang Arab, dan menetap bersama mereka. Dia duduk dengan orang-orang Arab ni, tuan-tuan. Duduk dengan orang-orang Arab. Sehingga beliau menjadi sebahagian daripada mereka. Maknanya dia menetap dalam satu tempoh yang lama sampai dia rasa sebahagian daripada penduduk-penduduk kampung Arab ini. Kemudian beliau pulang ke kawasan bandar balik semula. Maknanya dia pergi belajar lah tadi. Belajar bahasa Arab di kampung tadi. Balik semula ke bandar dan dalam keadaan beliau sudah mahir dalam ilmu bahasa Arab. Jadi yang pertama dia dah belajar Quran dah dengan Imam Hamzah. Lepas tu dia pergi masuk ke perkampungan, duduk dekat perkampungan tu, belajar pula ilmu-ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, balik semula ke bandar, dah pandai dalam ilmu bahasa Arab. Nanti kita akan lihat, kita akan cuba kongsikan kisah-kisah menarik bagi Imam Al-Kisai ini. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang ingin memperluaskan ilmu bidang nahu, maka dia perlu mengikuti Al-Kisai. Maknanya pergi belajarlah, belajar ilmu nahu ni dengan Imam Al-Kisai. Jadi pengikut Imam Al-Kisai. Berkata yang lain, ghairuhu, Al-Kisai telah menguasai bidang qiraat, bahasa Arab dan nahu. Qiraat, bahasa Arab, nahu. Beliau juga mendidik 2 anak Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid ni pemerintah pada ketika itu. Dia ajar anak-anak Harun Al-Rashid ni, iaitu Al-Amin nama anaknya, dan juga Al-Ma'mun. Menurut kitab Tarikh Ibnu Katsir, Al-Kisai telah mempelajari ilmu nahu daripada Al-Khalil, guru dia lah.
Okay, jadi kita lihat kepada kisah menarik. Yang ini saya selalu share, saya selalu kongsikan dalam tazkirah saya. Yang pertamanya, uh, antara Imam Al-Kisai dengan Khalifah Harun Al-Rashid. Yang kita kata tadi, uh, Al-Kisai mengajar anak dia, anak pemerintah tadi, Harun Al-Rashid tadi. Jadi ada satu kisah yang menarik, iaitu pada satu hari Imam Kisai ini dia solat jadi imam. Harun Al-Rashid, khalifah pemerintah duduk kat belakang jadi makmum. Jadi masa tengah jangan jadi imam tu tiba-tiba Imam Kisai tersilap. Dia kata dia nak baca la'allahum yarji'un. Tiba-tiba Imam Kisai terbaca la'allahum yarji'in. Dia kata ni kesilapan yang tak boleh maaf lah. Kanak-kanak pun tak buat, dia kata sepatutnya. Jadi Imam Kisai pun selesai solat tu, maka Harun Al-Rashid, seorang pemerintah, bertemu dengan Imam Kisai. Imam Kisai guru Quran, tokoh Quran. Maka jumpa tanya, wahai Kisai, bacaan apakah ini yang kamu baca tadi, la'allahum yarji'in tadi? Maka Imam Kisai jawab, wahai Amirul Mukminin, kuda yang berlari kencang juga kadang-kadang tersungkur. Adapun ini maka ya, maknanya Imam Kisai kata, aku tersilap lah. Maksud dia kat situ. Maknanya kalau orang Melayu kata sepandai-pandai tumpai melompat pun akhirnya jatuh ke tanah jua. Jadi begitulah kata Imam Al-Kisai, aku tersilap walaupun aku tokoh dalam bidang qiraat, dalam bidang Al-Quran, aku tersilap baca tadi. Jadi bagusnya adab seorang pemimpin Khalifah Harun Al-Rashid ni memberitahu, menanya kepada Imam Al-Kisai, bukan terus marah, bukan terus kutuk, tapi dia tanya elok-elok. Maka Imam Kisai pun jawab dengan baik. Kisah yang kedua juga kisah yang sangat menarik. Okay, jadi kisah kedua ini Imam Kisai belajar Quran. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bermula umur 40. Umur 40 tu dah lambat tu. Umur 40 tu. Kalau kita mungkin kita belajar daripada kecil umur berapa? 10 tahun dah pergi mengaji. Tapi Imam Kisai umur 40. Apa kisah dia? Kita lihat di sini disebutkan dalam kitab. Imam Kisai ini dia mengembala kambing sampailah umur 40. Ada satu hari tu tiba-tiba ada seorang ibu lalu dekat Imam Kisai, bawa anak dia. Dia kata pada anak dia, wahai anakku, pergilah belajar. Pergi ke halaqah ilmu, belajar Al-Quran. Tapi anak dia tak nak. Anak dia tak nak. Anak dia biasalah budak-budak kan tak nak pergi belajar. Jadi ibunya kata apa? Wahai anakku, pergi belajar. Pergi masuk halaqah ilmu ni. Kalau tak nanti dah besar, nanti kau jadi macam orang ni. Orang ni, orang pengembala kambing ni, mak dia kata. Jadi masa tu Imam Kisai terasa. Imam Kisai kata, aku pula yang dijadikan contoh perumpamaan orang-orang yang tak bijak, orang-orang yang tidak berilmu. Jadi Imam Kisai terasa, terus Imam Al-Kisai menjual ternakan-ternakannya dan menggunakan duit itu untuk pergi belajar, pergi masuk madrasah, pergi belajar, pergi sekolah, bayar yuran. Maka akhirnya Imam Al-Kisai menjadi alim, seorang yang berilmu dalam bidang qiraat, bahasa Arab dan juga Nahu. Ini kehebatan. Maknanya kita tak kata 40 tu terlambat belajar. Tak. Umur berapa pun tak kisah. Yang penting kita nak belajar, kita pergi belajar, cari ilmu. Itu sepatutnya. Kita mencontohi kisah Imam Al-Kisai. Jadi kita lihat jalur sanadnya yang terakhir. Imam Al-Kisai mengambil daripada Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layla, daripada Isa bin Abdul Rahman bin Abi Layla, daripada Abdul Rahman bin Abi Layla Al-Ansari, daripada Sayyidina Ali, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ada banyaklah guru-guru Imam Kisai ini, tapi ini salah satu daripada jalur sanadnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya-Allah saya akan kongsikan lagi tokoh-tokoh Al-Quran, Al-Qiraat yang lain dalam video-video yang akan datang. Mudah-mudahan dapat kita mengambil iktibar, mengambil semangat daripada kisah tokoh-tokoh ini untuk kita terus mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.